Bersama dengan kami hari ini ialah Jafi bin Jeffrey, merupakan seorang atlet pelari 400 meter yang akan menjelaskan tentang peraturan dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh atlet sebelum memulakan hingga tamatnya acara larian 400 meter ini. Dan, sebelum kita teruskan dengan penjelasan daripada Jafi, mari mengimbau sejarah sukan larian ini. Menurut sejarah, orang-orang suruhan bawahan bangsawan seringkali disuruh untuk menjadi pelari dalam mana-mana acara olahraga. Hal ini terjadi pada zaman di mana budaya kelas sosial sangat kuat. Para bangsawan memilih orang-orang dari lapisan sosial yang lebih rendah seperti orang suruhan untuk mewakili mereka dalam acara olahraga untuk memanfaatkan kemampuan fizikal yang dimiliki oleh mereka. Pertandingan olahraga pertama di Tanah Melayu telah direkodkan pada penghujung abad ke-19, di mana aktiviti ini menjadi popular dalam kalangan pelajar sekolah dan kelab sukan. Pada awalnya, sukan ini lebih tertumpu kepada acara larian pendek, lompat dan lontaran. Kemudian, seiring dengan berlalunya masa, disiplin sukan yang lebih lengkap dimasukkan, termasuk larian jarak sederhana seperti larian 400 meter. Jadi Cikgu, saya mau tanya, dari segi sebelum larian ini betul memang ada stretching ya Cikgu? Iya, dia sebelum larian, firstly kita akan buat warm up. Kalau mostly atlet 400, dorang akan lari mungkin dalam 3 round minimum untuk warm up. 3 round dalam 400 meter lah. Dia ada pilihan sama ada dia akan lari dalam track ataupun dekat grass lah. Kemudian lepas dia warm up, dia akan buat drill. Drill tu mengambil masa pun dalam 30 minit lah, sebab dia akan stretching semua muscle. Jadi mungkin Cikgu boleh tunjukkan juga warm up yang betul untuk peminat 400 meter ini ya Cikgu, sebab bukan apa, sebab kita perlu ada stretching yang betul bahkan Cikgu. Betul. Okey, jadi saya akan tunjukkan beberapa cara warm up dengan cara drill lah. Mungkin dalam 2-3 dan 2-3 warm up, 2-3 drill. I need a clean version for radio, I ain't got to say. They want me to change my lyrics, but they won't hit the same. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't. The man them celebrate Eid, still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the in that, see the motion when you're throwing. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the. Post the location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet. Like a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have prospered. Apa fasa-fasa kemahiran yang perlu ada dalam acara larian 400 meter? Kalau dalam fasa larian ni, dia sebenarnya dia ikut individu, tapi yang apa kami belajar dia ada 3 fasa lah. Fasa permulaan di mana atlet tu dia akan stride, karena panggil stride, dia tidak terlalu guna effort dia. Sampai 100 meter tu dia akan mula swing sikit tangan, dan fasa penamat pula dia akan mula swing. Kalau di sini dia stride, dia lebih easy lah. Dan 150 meter terakhir dia akan all out, which mean dia akan push, dia akan swing dan dia akan all out dia punya stride yang memang untuk speed lah, sprint. Dia akan sprint. Bagi seorang atlet 400 meter, apakah kesilapan ataupun kemalangan yang boleh berlaku apabila seorang atlet itu melakukan olahraga 400 meter? Kalau 400 meter ni dia secara khususnya dia lebih kepada acara sprint. Jadi basically dia tidak banyak masalah lah kalau yang berlaku, tapi ada beberapa antara dia kesalahan dari segi starting block untuk permulaan larian, di mana atlet tu dia bermula sebelum pengadil tekan gun tu. Biasa dia ready, set, baru dia pump. Tapi certain atlet dia terlampau gairah, dia akan lari dulu lah. Dan kalau dia buat itu, dia tidak compromise, dia terus kena kasih kad merah out daripada track. Kesalahan lain adalah atlet masuk di lorong lain lah. Contoh misal kata atlet tu dia di lorong 1, dia lari dan dia akan terdrag pergi masuk lorong sebelah. Itu antara kesalahan. Kalau kemalangan basically dia tidak banyak lah, melainkan atlet tu
langgar kaki sendiri atau terpelecok ataupun kesalahan starting block dia terlampau laju dia kick lah. Okey, kesalahan terakhir yang atlet selalu buat adalah apabila di starting line atlet tu tangan dia melepasi garisan ini starting. Contohnya begini. Once begini, referee akan nampak, dia akan warning ataupun dia terus kasih foul lah. Walau bagaimanapun, kedudukan tangan atlet atau peserta tidak boleh menyentuh titik ataupun garis permulaan untuk mengelakkan larian dibatalkan. Dalam acara larian 400 meter, beberapa kemahiran perlu dikuasai oleh seorang atlet. Semasa acara larian dijalankan, peserta perlu berada dalam kedudukan posisi yang sesuai dan mengikut keselesaan dengan mengaplikasikan teknik gaya berdiri dan juga gaya dekam. Dalam teknik gaya dekam ini, atlet atau peserta akan melakukan posisi daripada berdiri kepada merendahkan badan ke bawah dengan keadaan melutut dengan kaki ke belakang. Bagi kedudukan tangan pula, kedua-dua tangan diletakkan di atas straight yang berada dekat dengan garis permulaan. Okey, untuk starting block, cara pemasangan dia seperti kita nampak di sini ada macam tajam dia tu, macam spike. Benda ni adalah untuk dia grip di track ni. Menggunakan track ni macam jenis span. Jadi atlet tu dia tahulah macam mana, biasa atlet dia tahu macam mana setup. Dia orang akan tekan sini supaya once dia start, starting block ni kita undur. Peralatan penting, kasut. Kasut atau spikes merupakan peralatan penting kepada para olahragawan, bukan sahaja mereka yang mengambil bahagian dalam acara lari pecut. Jenis kasut bergantung kepada keselesaan atlet secara individu. Blok permulaan atau starting block, alat yang digunakan untuk membantu para pelari pecut membuat lonjakan yang pantas semasa memulakan larian. Para pelari tidak diwajibkan menggunakan blok permulaan ini, tetapi bagi kebanyakan pelari, blok ini amat diperlukan termasuk dalam perlumbaan di peringkat sekolah. Pelari boleh meminta nasihat guru pengawas atau jurulatih tentang pemilihan jenis blok permulaan yang sesuai. Pakaian sukan, menggunakan pakaian yang sesuai untuk setiap acara. Memakai singlet yang terdapat nombor peserta, negara atau pasukan yang mereka wakili serta nama penaja yang menganjurkan perjumpaan. Pakaian hendaklah selesa dan tidak mengganggu pergerakan dan iarian mereka. Stadium atau kompleks amat penting dalam menganjurkan kejohanan peralatan sampingan. Digalakkan mempunyai beg peralatan masing-masing. Bagi peralatan ini pula harus mengandungi barangan seperti berikut: peralatan kecemasan yang ringan seperti minyak urut, plaster, aspirin, botol minuman dan sebagainya. Seluar pendek dan singlet sekurang-kurangnya 2 pasang. Kasut jogging dan kasut berlari. Jam randik dan pita pengukur. Barangan lain yang difikirkan perlu: jenama tertentu. Jenama kasut sukan yang dikenali dan mempunyai kualiti yang tinggi seperti Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, Asics dan Brooks. Kaki ni akan hold begini. Kaki kick akan pull. Semasa berada di kawasan yang lurus, iaitu selepas seleko, atlet atau peserta boleh mengaplikasikan fasa pecutan dengan menggunakan kelajuan yang maksimum dan pengekalan kelajuan semasa berlari sehinggalah ke garisan penamat. Bagi saya 14 meter DP peraturan sangat simple. Masing-masing ada lorong sendiri. Total dia macam ada 8 lorong untuk 400 meter. Satu peserta pelari dia harus lari dalam lorong dia sendiri saja, tidak boleh masuk lorong orang lain. Ya. Masing-masing ada starting block, tapi beza dia masing-masing lorong dia satu. Lorong pertama dia agak dekat sikit, lorong kedua dia akan jauh sikit sebab untuk menepati 400 meter. Ini cooling down. Sebagai penutup, acara larian 400 meter ini sangat popular dalam negara kerana acara ini merupakan antara acara wajib dalam sukan olahraga di setiap sekolah, khususnya sekolah menengah. Pengetahuan terhadap sejarah, undang-undang dan kemahiran dalam sukan ini amat perlu dititik beratkan lebih-lebih lagi untuk setiap atlet atau peserta pasukan.
Acara olahraga ini bukan sahaja membantu dalam merealisasikan matlamat negara dalam memajukan sukan, malahan juga turut melahirkan golongan masyarakat yang sihat dan aktif. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan sangat digalakkan untuk melahirkan golongan masyarakat yang aktif dalam bidang sukan. Itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Ini ya, saya kasih tau kamu, ini bukan atlet sini, ini penyanyi ini. Kamu pernah dengar ini?